Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan bidang pembelajaran 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okey, jom tengok buku teks. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi kita nak kenal apakah bahan yang boleh kita buang ke dalam sinki dan apakah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi ada dua jenis bahan sisa yang cikgu sebutkan tadilah. Satu boleh dibuang ke dalam sinki, satu lagi tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah cecair. Mesti dalam bentuk cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah, tidak berbahaya. Seperti contoh bahan neutral. Contoh bahan neutral apa dia? Air suling, asid lemah, contoh jus limau ke, cuka. Alkali lemah, air sabun, bahan-bahan yang tidak berbahaya dan mempunyai kepekatan yang rendah. Ini bahan yang kita boleh buang ke dalam sinki. Air garam, air gula, contoh lain. Manakala contoh bahan yang kita tak boleh buang ke dalam sinki, yang pertama sisa pepejar. Sisa pepejar tak bolehlah, nasi ke, najis ke, tak boleh dibuang ke dalam sinki. Habuk kayu ke. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5. Ini maksudnya asid pekat. Dan lebih daripada 9 ini maksudnya alkali pekat. Tak boleh buang dalam sinki. Sebatian pelarut organik. Pelarut organik ni contohnya minyak ke, grease ke, bahan kimia, asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Bahan toksik tak boleh buang, logam berat tak boleh buang dalam sinki. Bahan sisa organik, contoh bangkai haiwan dan juga mikroorganisma, tak boleh buang. Bahan buangan radioaktif apatah lagi bahan meruak, bahan reaktif. So bahan-bahan ini kita tak boleh buang dalam sinki kerana bahan ini boleh menyebabkan pencemaran alam dan juga berbahaya kepada hidupan. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak urus bahan sisa biologi. Bahan sisa biologi. Bukan semua bahan sisa biologi boleh dibuang ke dalam sinki atau bakul sampah di dalam makmal. Kerana apa? Kerana bahan buangan biologi boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Okey, bahan sisa biologi ni contohnya ialah bahan kumuhan, tisu, bangkai, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Jadi bagaimana kita nak uruskan bahan sisa biologi ini? Dengan menggunakan prosedur operasi standard ataupun POS. Bukan kita hantar di pejabat POS. Menggunakan operasi standard. Okey, jom kita tengok. Jadi apakah itu prosedur operasi standard ataupun POS? Prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. POS ini ialah prosedur yang kita gunakan untuk menguruskan pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, dengar baik-baik. Bahan sisa ada 4 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Okey, kategori A adalah peralatan tajam. Contohnya picagari, jarum, bilah, skalpel. Ingat, A peralatan tajam. Ingatlah contoh dia. Kategori B pula pepejal tidak tajam. Contoh sarung tangan, tisu, medium kultur. Manakala kategori C ialah bangkai dan juga organ. Contohnya haiwan makmal, haiwan uji kaji, contoh tikus ke, katak ke, termasuk dalam kategori C. Manakala kategori D ialah bahan sisa biologi berbentuk cecair, contohnya darah dan juga serum. Okey, jadi ni rumusan dia lah bagaimana nak uruskan.
Okey, kalau picagari, jarum, bilas scalpel, ini kategori A. Macam mana cara kita nak uruskan dia? Kita kena masukkan dalam bekas khas, bekas sisa tajam. Tidak perlu di autoclave. Tidak perlu di autoclave ni maksudnya tidak perlu nyah kuman lah. Nyah kuman. Kita tak perlu masuk dalam satu alat yang dinamakan autoclave. Autoclave tu tujuannya untuk menyah kuman. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Ini untuk bahan sisa peralatan tajam. Okey, kalau sarung tangan, tisu, medium kultur pula macam mana? Kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya. Jadi benda-benda ini perlu di autoclave. Perlu dinyah kuman dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Masuk dalam tong pula selepas itu. Okey, boleh sampai sini. Okey, kemudian kategori C, bangkai organ. Macam mana cara kita nak lupuskan? Kita kena balut dulu. Balut dengan tisu atau kertas, Lepas tu kita bungkus rapi di dalam beg plastik bio bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Dan akhir sekali ialah darah dan serum. Kita nyah kontaminasi. Maksudnya buang, nyah kuman dulu, nyah mikroorganisma dulu menggunakan autoclave, Lepas tu kita boleh terus lupus ke dalam sistem kumbahan, sama ada menggunakan sinki makmal atau tandas. Okey, secara rumusannya ingat bahan sisa biologi ada 4 kategori. A, B, C, D. A, peralatan tajam. B, pepejal tidak tajam. C, bangkai organ. Dan D, cecair. Ini boleh bacalah, boleh dibaca. Ini kategori A tadi apa? Picagari, Picagari simpan di tempat yang selamat. Kalau B tadi, sarung tangan, kita kena masuk dalam beg autoclave tadi. Masukkan dalam autoclave, lepas tu panaskan pada suhu 121 dengan tekanan 15 selama 20 minit. Kalau kategori C tadi apa dia? Bangkai, organ, dibungkus dengan cermat, dibalut dulu kan? Balut, lepas tu sementara dan disimpan sementara dalam penyejuk beku. Baik, seterusnya kita lihat kepada langkah menguruskan kemalangan di dalam makmal. So, dalam makmal selalu berlaku kemalangan. Apakah antara kemalangan yang biasa berlaku di dalam makmal? Terkena serpihan kaca, terkena asid atau alkali pekat, kebakaran kecil, terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Boleh tengok buku teks, semua ada dekat buku teks. Cikgu ni baca aja. Termometer pecah kebocoran gas renjatan elektrik. Jadi dalam silibus ini, kalau kita lihat dalam buku teks ini, kita nak fokuskan kepada kemalangan sekiranya tertumpah bahan kimia, tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja, contoh asid ke alkali ke kan. Dan satu lagi adalah tumpahan merkuri, akibat daripada termometer yang pecah. Okey, jom kita tengok dulu apa yang perlu kita buat sekiranya bahan kimia tertumpah ke atas meja. Okey, ada 5 langkah. Yang pertama, kena segera bagi tahu cikgu dan ataupun pembantu makmal. Segera bagi tahu cikgu atau pembantu makmal. Tak perlu bagi tahu Pak Gad, tak perlu bagi tahu kawan kat sebelah, bagi tahu terus cikgu atau pembantu makmal. Lepas itu, kita jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Nombor 3, kita sekat tumpahan itu dengan menggunakan pasir, tabur pasir. Tabur pasir atas tumpahan itu untuk membentuk sempadan. Nombor 4, kita kaut bahan kimia tersebut. Kaut tumpahan bahan kimia tersebut dan kita buanglah dengan selamat. Ada 5 langkah. Segera bagi tahu cikgu, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan, tabur pasir untuk membentuk sempadan ataupun untuk menyekat tumpahan. Yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia, dan yang kelima, buang dengan selamat. Okey, apa pula langkah keselamatan yang harus
kita lakukan sekiranya termometer pecah, jatuh lalu pecah. Termometer yang jatuh dan pecah ni dia akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Merkuri ni bahaya ya. Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit. Merkuri tu boleh meresap melalui kulit ya. Jadi ia akan menyebabkan, ia boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Oleh itu cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu dititik beratkan. Okey, jom kita tengok. Ada 4 langkah sahaja. Yang pertama, first thing first, kalau pecah termometer kena bagi tahu guru ataupun pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Sama je kan yang macam tadi kan. Tapi yang ketiga ni tengok dia tak tabur pasir, dia tabur serbuk sulfur. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan yang terakhir, terus hubungi jabatan bomba. Tak payah kaut-kaut. Terus hubungi jabatan bomba. Okey, boleh ke tidak? Okey, so apakah langkah pertama? Uji minda. Apakah langkah pertama yang perlu anda lakukan jika mata rakan anda terkena bahan kimia? Yang pertama, kena bagi tahu cikgu, betul tak? Yang kedua, minta rakan itu bilas mata lah menggunakan apa tadi? Menggunakan pembilas mata. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.